Okey, dalil sujud syukur ini berdasarkan daripada riwayat Abu Daud dan disahihkan oleh Albani. Hadis daripada Nabi SAW daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu, annahu kana idza ja'ahu amrun sururin au busyira bihi kharra sajida syakiran lillah. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menyebutkan adalah Nabi SAW ketika telah datang sesuatu perkara yang menggembirakan atau diceritakan sesuatu yang gembira dengannya, akan turun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang kita pergi kepada kaifiat. Bagaimana kaedah nak sujud syukur? Secara praktikalnya, bagi yang ingin melakukan sujud syukur adalah seperti berikut. Yang pertama, niat. Niat dulu masa nak sujud tu, berniat untuk melakukan sujud syukur sebagai tanda betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bertakbir sebagaimana takbiratul ihram dengan mengangkat tangan kerana dikiaskan dengan solat. Kemudian bertakbir sekali lagi tanpa mengangkat tangan, yang mana takbir pada kali ini adalah untuk turun sujud. Kemudian sujud sekali lagi seperti mana yang sujudnya di dalam solat. Adapun bacaan ketika sujud syukur ini adalah bacaan seperti mana sujud di dalam solat, dan kemudian boleh ditambah dengan lafaz memuji Allah, tahmid memuji Allah atas kurniaan nikmat. Kemudian bangun dari sujud dalam keadaan duduk dan memberi salam. Tidak disyaratkan untuk membaca tasyahud dan tidak juga disunatkan untuk membacanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi maksudnya di sini berkenaan dengan sujud syukur ni, takbir sekali tanpa mengangkat tangan. Okey, takbir untuk turun sujud, kemudian sujud sekali seperti mana sujud dalam solat. Ada pun bacaan ni, dan kemudian boleh tambah dengan lafaz tahmid. Okey, subhanallah. Okey, tentang perbincangan pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur memerlukan wuduk perlu mendatangkan dalil. Okey, zahir hadis Abu Bakar menunjukkan bahawa Nabi terus sujud syukur. Jadi kesimpulan kami melihat dalam isu ini, pendapat lebih dekat adalah pendapat yang mengatakan bahawa sujud syukur boleh dilakukan tanpa adanya wuduk, dengan melihat dan juga menghadap kiblat. Tanpa menghadap kiblat ataupun tak ada wuduk pun tak ada masalah. Ini dengan melihat bahawa tiada dalil yang menjadi pemutus akan perlunya berwuduk dan menghadap kiblat. Jadi boleh saja bagi mereka yang menerima khabar gembira seperti dapat anak, lulu perpisaan, naik pangkat, terus zahirkan rasa syukur kepada Allah. Begitu juga jika terselamat daripada kecelakaan, selamat daripada apa-apa kan, dapat berita negatif, COVID dan sebagainya. Jadi jika ingin beramal dengan pendapat yang mengatakan perlunya wuduk dan hadap kiblat, tidak ada masalah. Masya Allah. Jadi sekarang kita buat sikit kaedah, kita tunjuk. Okey, subhanallah. Maksudnya tuan-puan sekalian, bila kita nak buat sujud syukur, Masya Allah, yang pertama kita perbincangan tadi tidak disyaratkan, tidak diwajibkan untuk hadap kiblat ataupun untuk mengambil wuduk. Tetapi tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat, sekiranya kita boleh mengambil wuduk dan menghadap kiblat, itu lebih afdal lah. Maksudnya di sini ada dua pendapat. Ada pendapat kata kena ada wuduk, kena ada hadap kiblat. Manakala ada pendapat yang kedua pula mengatakan tak mengapa kalau kita tak ambil wuduk dan tak hadap kiblat. Boleh saja. Jadi dalam situasi ni, muslimin-muslimat sekalian, boleh kita ambil pendapat, contohnya kita tengok pemain bola bila masuk gol, pemain bola Islam kan, dia terus sujud. Dia terus sujud kan, Masya Allah. Jadi bila terus sujud tu, kita tengok dia sujud dan keadaan dia tak ada wuduk, lepas tu dia tak ada kiblat. Boleh ke? Jawapannya boleh. Tapi kalau nak ambil wuduk dulu dan juga nak ada kiblat, lebih afdal lah. Jawapan boleh ke tak? Boleh, boleh. Jadi sekarang muslimin-muslimat sekalian, mula-mula kita niat dulu untuk sujud syukur. Niat. Ustazah, niat macam mana? Niat tu lintasan hati je. Berniat nak sujud syukur, cukup. Lintasan hati, tiba-tiba dapat berita gembira, ataupun dapat berita kita selamat daripada kecelakaan. Mungkin ada orang langgar kereta, lepas tu kita berpusing-pusing tapi selamat. Masya Allah. Okey dah tu dek, jangan gerak lagi. Okey, lepas tu tiba-tiba kita selamat, kita pun terus turun, kita pun sujud syukur. Masya Allah. Jadi niat dulu bahawa kita nak buat sujud syukur. Kadang lepas solat kita nak buat sujud syukur, boleh je kan, sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Kemudian kita takbir dulu kan, takbir dulu sebagai isyarat. Nak angkat takbir pun boleh, Allahu Akbar. Kemudian
Mula-mula takbir sebagai isyarat seperti kita ni nak melakukan seperti ibadat solat, tapi bukan takbiratul ihram lah. Mula Allahu Akbar. Kemudian ketika nak sujud, kita pun takbir lagi sekali. Allahu Akbar. Kan? Tak payah tunjuk lah tu. Okey, bila kita takbir kali kedua, sahabat-sahabat sekalian, kita pun sujud. Masa sujud nak baca apa? Boleh baca seperti mana zikir sujud tu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh baca. Kemudian boleh je memanjangkan sujud tersebut dengan apa-apa tahmid. Kan kita pun zikirlah alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, ya Rahman ya Rahim, subhanallah. Boleh saja sambung. Nak sujud syukur lama pun boleh. Lepas tu bila bangun daripada sujud, bangun, kita pun dalam keadaan kita duduk macam ni. Lepas tu kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebagai adab kita, tadi kita buat sujud syukur sebagai akhlak saja, sebagai adab kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dah, macam itulah tata caranya bila kita nak buat sunat sujud syukur.